Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi dipertemukan oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita terus dapat bersama, dan insya-Allah pada malam ini seperti malam-malam sebelumnya kita akan belajar sedikit. Kita akan kongsi, saya akan kongsi sedikit berkenaan dengan petua, tips dan juga kongsi pengalaman dan juga cerita-cerita berkaitan dengan gangguan. Dan pada malam ini kita masih lagi akan cerita berkenaan dengan histeria. Belum habis lagi histeria. Ada 3-4 hari dah kita cerita berkenaan dengan histeria. Dan malam ni mungkin malam yang terakhir kita cerita bahas histeria, kerana pada malam esok kita akan cerita tajuk yang lain, iaitu berkenaan dengan pelaris. Dan malam ni saya tak boleh lama, tuan-tuan. Saya tak boleh lama. Satu, sebab saya ada temu janji. Yang kedua, sebenarnya badan letih sangat sebabnya, tuan-tuan. Saya hari ni saya dapat dapat rentas negeri dengan kebenaran, tuan-tuan. Dapat surat, ada surat boleh rentas negeri. Saya ada hal tadi. Dan saya sampai rumah tadi dekat dengan maghrib. Saya sampai rumah. Saya keluar daripada pukul 11. Pukul 11 pagi tadi, tuan-tuan. Pukul 11. Dekat maghrib tadi baru sampai. Tapi ada izin lah, tuan-tuan. Bukan rentas saja-saja, tuan-tuan. Saya ada sebab. Dan saya dapat izin daripada balai. Dapat kebenaran daripada balai. Jadi dapat rentas negeri. Sekejap lah saya ada hal, tuan-tuan. Lepas tu balik semula. Tak bermalam pun. Jadi agak penat sedikit. Dan kebetulan ada nak buat rawatan pula lagi. Dia dah banyak kali nak datang malam. Saya banyak tangguh, tuan-tuan. Sebab saya kata saya ada kelas. Tapi ni dia dah tak tahan sangat, tuan-tuan. Jadi saya kata tak apalah, datang nanti jam 9.30, jam 10. Belum jam 10 lah, 9.40 saya suruh datang. Dan kalau pukul 10 dia datang, tak sampai dari pukul 10, saya kunci pintu. Kalau lewat sangat, tuan-tuan. Kadang-kadang lewat sangat saya pun tak ambil, tuan-tuan. Kecuali kalau betul-betul kecemasan. Contoh kecemasan macam histeria lah, tuan-tuan. Macam kes histeria. Kes histeria, kecemasan. Saya istilah sebagai kecemasan, tuan-tuan. Sebab dia perlu ditangani segera. Ini pukul 1 pagi, 2 pagi pun saya akan pergilah, tuan-tuan. Saya akan pergi. Sama ada di asrama pelajar ke, ada di kawasan saya duduk di Batu Pahat, tuan-tuan. Ada beberapa tempat lah yang kerap, yang ada masalah itu. Di sekolah dan di kolej-kolej, tuan-tuan, ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika dia berlaku tengah-tengah malam, cuma Alhamdulillah waktu PKP kan cuti semua. Jadi saya taklah terkejar-kejar sangat tengah malam, tuan-tuan, sebab jarang berlaku. Sebab biasa berlaku pada asrama, di pelajar-pelajar asrama, sama ada kolej ataupun sekolah menengah ataupun kolej-kolej yang lain lah, atau universiti, tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, histeria ni dia boleh berlaku bila-bila, tuan-tuan. Boleh berlaku bila-bila. Cuma kalau kita tengok dari segi pemahaman moden, pemahaman perubatan moden, ia ada hubung kait dengan psikiatrik, tuan-tuan. Ada hubung kait dengan psikiatrik dari segi psikologi dia, tuan-tuan. Jadi memang tidak dinafikan, tuan-tuan. Kalau tanya saya kata saya memang tak nafikan. Sebab kadang-kadang histeria ni berpunca daripada masalah stres dia. Stres yang terlampau sangat, tertekan sangat, tuan-tuan. Terlampau tertekan. Kadang-kadang terlampau bersedih, terlampau sedih, tuan-tuan, terlampau gembira pun ya. Tapi kebanyakan yang berlaku selain daripada gangguan emosi, dia boleh juga berpunca daripada gangguan emosi. Kita manusia ni Allah ciptakan yang terbaik, Allah ciptakan sebaik-baik kejadian, dan kita yang antara yang terkuat daripada makhluk Allah yang lain-lain sebenarnya, tuan-tuan, terutama daripada golongan jin. Tetapi sampai ada beberapa tahap, ada beberapa ketika kita lemah. Waktu ini mudah untuk kena ganggu dengan jin. Mudah untuk kena ganggu dengan jin. Jadi sebab itulah kalau tanya saya memang tak nafikan. Saya tak nafikan dari segi perubatan moden tu, ya, memang ada. Pada istilah kita ada satu tekanan bagi dia. Mungkin dia stres, dia tengah tertekan, tengah stres, tengah bersedih yang terlampau sangat. Mudah nak kena ganggu. Mana emosi dia terganggu pada waktu itu, tuan-tuan. Jadi mudahlah dia terganggu, tuan-tuan. Dan biasanya bila sekali kena
kemungkinan untuk kena lain kali itu sangat tinggi. Risiko untuk kena berulang kali itu sangat tinggi. Orang yang pernah kena histeria, tuan-tuan. Risiko untuk kena kali kedua, kali ketiga dan berikutnya sangat tinggi, tuan-tuan. Kalau dia tidak cuba atasi, sama ada dari segi masalah mental dia ke, dari segi kekuatan mental dia, ataupun dari segi kekuatan rohaniah dia, tuan-tuan. Kalau dia tidak perbaiki, mudah untuk dia kena kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya, tuan-tuan. Sebab histeria ni dia boleh kena berulang kali. Dia boleh kena berulang kali. Dia tak macam jenis-jenis penyakit, kita tengok penyakit chickenpox, tuan-tuan, chickenpox. Chickenpox kena sekali, okeylah, tuan-tuan. Biasanya susah dia nak kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat yang beri salam. Macam chickenpox, tuan, sakit tadi kita tak kena dah, tuan. Kita tak kena dah. Tapi berkaitan dengan gangguan, kita boleh kena berulang kali. Berulang kali. Sebab tu dia kena kuat dari segi fizikal dia, kena kuat dari segi mental dia, kena kuat dari segi kerohanian dan rohaniah dia kena kuat, tuan-tuan. Barulah dia dapat atasi benda ni tadi, tuan-tuan. Yang pertama dari segi mental dia, mental dia. Sebab kadang-kadang punca utama ialah daripada mental dia. Punca utama dia, tuan-tuan, daripada mental dia. Bila mana mental dia terganggu, bila mana fikiran dia terganggu, jiwa dia kacau, tuan-tuan, mudah untuk golongan-golongan jin ni ambil kesempatan. Lalu dikenakanlah, bila dah kena dalam keadaan kurang sedar tadi, tuan-tuan, jin pula campur tangan, masuk campur, habis. Itu yang jadi lagi teruk kes histeria tu tadi, tuan-tuan. Dia akan jadi bertambah kronik, tuan-tuan. Jadi sebab itulah bila mana ada kes-kes yang begini, cepat pergi buat rawatan. Bukan sekadar sedarkan sahaja pesakit histeria tu tadi, tetapi kena pergi buat rawatan susulan. Sama ada tuan-tuan nak rujuk dengan hospital pun boleh. Mana kita bagi sihat dari segi mental dia, sihat dari segi psikologinya, sihat dari segi fizikalnya. Tapi dalam masa yang sama, cuba rawat juga dengan kaedah kerohanian atau perubatan Islam itu sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang terus bagi sokongan pada saya. Sayang anda semua kerana Allah. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan. Sebab kalau tak ada, tuan-tuan, saya akan bercakap seorang-seorang. Kalau tak ada pun saya kena bercakap juga seorang-seorang, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, terima kasih pada tuan-tuan daripada awal. Dah 2 bulan, tuan-tuan, dah 2 bulan saya bersiaran sebenarnya, tuan-tuan. Tak kisahlah berapa orang pun, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Terima kasih banyak-banyak, tuan-tuan, kerana sudi duduk dalam majlis ilmu saya. Dan kalau tuan-tuan nak ramai lagi, tolong tag kawan-kawan, tolong share dengan kawan-kawan, share dalam grup-grup, insya-Allah. Mudah-mudahan biar berpanjangan ilmu ni tadi, ramai orang boleh dengar, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau tanya secara peribadi, betul tak dari segi perubatan moden takrifkan histeria? Betul. Betul, tuan-tuan. Perubatan moden dia takrifan dia lain sedikit daripada takrif yang berkaitan dengan kemelayuan. Orang Melayu dia terus bila histeria dia, memang kena gangguan jin. Dia tak semua, tuan, tak semua. Tapi asal mula-mula dia nak kena gangguan tu tadi, tuan-tuan. Kebiasaannya, tuan-tuan, dia bermula daripada masalah ni dulu. Mental dia, tuan-tuan. Dia perlu masalah mental dia dulu. Bila mental dia lemah, akal dia lemah, waktu itu jin mudah nak kena ganggu. InsyaAllah sehari-hari duduk tunggu. Alhamdulillah, terima kasih Zaid Ismail. Terima kasih pada semua lah. Terima kasih pada semua, tuan-tuan, kerana bagi sokongan. Jadi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi kaedah rawatan tu tadi kita boleh pelbagaikan. Kita mungkin boleh rujuk dengan hospital untuk kita dapatkan khidmat nasihat daripada pakar. Daripada pakar biasanya kalau kes ini berulang kali, dia akan rujuk dengan pakar psikiatrik. Pakar psikiatrik bukannya gila saja, tuan-tuan. Jangan salah faham. Mereka bukan kendalikan orang gila saja. Macam orang faham berkaitan dengan penyakit anxiety, dan penyakit anxiety ni dia bukan gila, tuan-tuan. Dia bukan gila. Tapi ada takrifan yang lain, tuan-tuan. Ada takrifan yang lain penyakit anxiety ni tadi, tuan-tuan. Dia bukan gila takrif dia. Ada setengah orang anxiety, gila. Tak, tuan, bukan. Jangan salah faham. Jangan salah faham berkaitan dengan takrifan sesuatu penyakit, tuan-tuan. Jadi bila kita rujuk psikiatrik, tak semestinya gila. Tak, tuan-tuan. Kadang-kadang dia perlu bantuan dari segi emosi dia. Emosi dia mungkin sedikit terganggu. Contoh, tuan-tuan, dia selalu berhadapan daripada kecil. Contoh, dia selalu berhadapan dengan mak ayah dia yang suka bergaduh. Tuan-tuan.
Tuan kan kes 2-3 hari baru-baru ni tuan, 2-3 hari baru ni. Sanggup bunuh anak kandung. Dera anak kandung tuan, anak kandung. Biasa kita dengar anak tiri. Biasa kita dengar tuan. Ni anak kandung tuan. Anak kandung dia sendiri tuan. Laki bini tuan. Dera tuan. Allahu akbar. Umur berapa puluh tahun tuan. Berat hanya 18 kg tuan. Mana boleh bayang tak? Tinggal kulit dengan tulang tuan. Memang kena seksa sungguh-sungguh. Kita tak tahulah apa masalah di sebaliknya sebelum ni. Mungkin ada sesuatu yang terjadi. Mungkin ada sesuatu peristiwa yang pernah berlaku kepada remaja yang terbunuh tu tuan-tuan. Mungkinlah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, Allahu akbar. Macam semut, macam kita bunuh semut tuan-tuan. Macam bunuh semut ya tuan-tuan. Macam tidak ada rasa bersalah pun tuan-tuan. Allahu akbar tuan-tuan. Allah kurniakan anak tuan-tuan. Jaga penuh kasih sayang lah. Penuh kasih sayang. Cuba yang terbaik lah. Cuba yang terbaik tuan-tuan. Sebab ada yang berpisah. Kadang-kadang ada mak ayah berpisah. Cuba yang terbaik. Mana yang boleh lah tuan-tuan. Mana yang boleh. Tapi kadang-kadang ada asbab-asbab tertentu yang menyebabkan sukarnya pertemuan itu terjadi tuan-tuan. Sukar pertemuan terjadi kadang-kadang ada asbab-asbab tertentu. Cuma ni tuan-tuan, bagi yang terjadi itu antara mereka dengan Allah lah, kita tak tahulah tuan-tuan. Bukan saya tak mau ulah tuan-tuan. Cuma saya nak cerita tuan-tuan, kesanggupan seorang kenapa terjadi demikian, Allah alam. Jadi hak tu bukan kerja kita lah tuan-tuan. Bukan kerja kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah kalau kita tengok histeria ni, kadang-kadang dengan sebab dia menyaksikan banyaknya peristiwa-peristiwa pahit, peristiwa-peristiwa trauma yang berlaku dalam hidup dia tuan-tuan. Sebab tu kebiasaannya saya kalau nak rawat cara histeria tuan-tuan, kita akan tanya sejarah. Kita akan tanya sejarah hidup dia tuan-tuan. Kita akan cuba selongkar apa yang ada di sebalik kita tengok. Kita nampak dia happy je, gini seronok. Tetapi kadang-kadang dia derita. Di balik kegembiraan, di sebalik kegembiraan tu tadi rupanya ada kesedihan yang teramat sangat tuan-tuan. Yang dia tak boleh nak luahkan. Lalu sampai satu ketika dia tak boleh nak lawan tuan-tuan. Tak boleh nak lawan benda tu tadi tuan-tuan. Dia jadi sangat lemah. Bila sangat lemah tuan-tuan, emosi dia dah sangat lemah dan terganggu, mental dia terganggu, fikiran dia terganggu, menyebabkan kadang-kadang adalah makhluk-makhluk jin ni tadi masuk campur, duduk dalam badan dia, masuk dalam badan dia, jadi buat ona dalam badan dia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah, ini sebahagian dia. Sebab bukan awal-awal terus histeria tu terus gangguan, tak tuan-tuan. Bukan awal-awal, bukan terus gangguan. Tuan-tuan tengoklah. Cuba selidiki, pelajar-pelajar kalau tuan-tuan yang mungkin yang ada kawan-kawan atau ada anak-anak atau ada yang tengok saya ni ada kalangan perawat. Tuan-tuan cuba tanya sejarah hidup mereka. Kalau sebelum ni mungkin kita tak pernah siasat. Kita terus kata, oh histeria, dia kena histeria ni ada gangguan. Memang kadang-kadang ada gangguan. Tapi cuba siasat. Cuba tanya lebih sedikit sejarah hidup dia. Waktu dia kecil sampai besar, apa yang dia tengok, apa dalam kehidupan dia, apa yang terjadi, environment dia, persekitaran dia tuan-tuan, persekitaran dia bagaimana. Nanti tuan-tuan akan tahu jawapan dia. Barulah kita rasa Allahu akbar. Aku ingat aku teruk, rupa dia lagi teruk kepada kita tuan-tuan. Rupa dia lagi teruk terseksa, dia lagi teruk kena, lagi teruk dia nampak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kalau kita tengok dari segi perubatan moden, mereka takrifkan ini sebagai dia ada masalah psikologi, ada masalah psikiatrik tuan-tuan. Dirujuk kepada bahagian psikiatrik, tetapi bukan penyakit gila. Tak tuan-tuan, bukan gila. Tapi ada psikiatrik dia luas tuan-tuan. Ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh merawat dengan kaedah ni. Jadi bagi support moral support kepada dia tuan-tuan, supaya dia kuat balik. Yang ni bagi kuat balik dia punya pemikiran, dia bagi kuat balik akal, dia bagi kukuh balik tuan-tuan, supaya dia boleh berfikiran waras semula. Dia bukan tak waras, tak tuan-tuan, tapi bagi dia boleh bagi tumpuan semula, boleh fokus semula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang saya nak ceritakan pada malam ni tuan-tuan. Jadi kita jangan terus kata histeria ni terus ada gangguan. Tak tuan-tuan, dia bukan berpunca daripada gangguan yang awal dia. Sebab tu kalau tengok pada awal, biasanya dia ada masalah lain dulu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian,
Cuma pada malam ni dari segi perubatan Islam, kaedah nak rawat dia tuan-tuan, kaedah nak rawat perubatan Islam, saya dah jelaskan sebenarnya sambil-sambil yang kita cerita berkenaan histeria tu, saya dah cerita dah pun kaedah rawatan dia tuan-tuan. Kaedah pemulihan dia dan kaedah rawatan kebanyakan saya dah cerita tuan-tuan. Dan pemulihan dia tuan-tuan, tuan-tuan kena buat rawatan susulan. Rawatan susulan. Kalau dari segi perubatan Islam, tuan-tuan kena bacakan dia dengan ayat-ayat Quran. Pendengarkan dia dengan ayat-ayat ruqyah. Mudah-mudahan bila kita dengarkan dia dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ayat ruqyah, itu juga menjadi terapi bagi akal dia, terapi bagi otak dia, terapi bagi minda dia tuan-tuan. Sebab tu kebanyakan pesakit tuan-tuan yang berkaitan dengan gangguan, saya tuan-tuan, saya memang tak nafikan berkaitan dengan penyakit-penyakit moden, perubatan-perubatan moden. Saya tak, malahan saya bekerjasama pun tuan, saya kerjasama. Ni tuan-tuan, ni dah bermula 1 hari bulan 3 tuan, dah bermula dah tuan. Macam kami yang pengamal perubatan alternatif tuan, kita berdaftar dengan KKM di bahagian TCM, Traditional Complementary Medicine, atau perubatan komplementari, perubatan sampingan, perubatan support yang kita support pihak hospital. Pihak hospital cara perubatan kita istilah sebagai alopati. Mereka ni yang hardcore tuan-tuan, hardcore alopati di bawah KKM. Dan kami yang daftar tuan di bawah TCM, juga cabang daripada KKM, makna satu jabatan daripada KKM yang memantau pergerakan kami, yang memantau perjalanan perubatan kami. Jadi kami pun berdaftar tuan, termasuklah saya, pusat rawatan saya berdaftar dengan mereka tuan. Dia bukan berdaftar dalam pusat rawatan sebenarnya, tapi atas individu tu sendiri. Macam lesen doktor lah tuan, cuma kita taklah dapat macam lesen doktor tuan. Depa belajar lebih, depa layak lah tuan. Jadi kita ni ambil yang alternatif tuan, diamalkan. Ada setengah hospital dah pun open berkenaan dengan TCM. Dari segi akupuncture tuan-tuan, yang mana pengamal-pengamal akupuncture, begitu juga dengan kaedah pembetulan urutan tuan-tuan, ada dah yang diamalkan di hospital, setengah hospital dibuat kajian, dibuat tes percubaan tuan-tuan, dan mungkin ada keberkesanan ni, saya pun tak tahu dengan lanjut yang tu. Cuma tuan-tuan, bila kita terlibat perubatan, jadi sekarang ni bila dah dikuat kuasakan tuan-tuan, kita kena patuh dengan undang-undang yang ada lah. Kena patuh semua undang-undang. Daripada dulu lagi kena patuh tuan-tuan. Tapi dia tidak buat penguatkuasaan. Bila mana dia dah mulakan penguatkuasaan ini tuan-tuan, yang mana ada pusat rawatan, kena standby lah. Kena standby. Saya dah 2-3 kali pihak TCM datang, tengok kita punya produk, tengok kita punya signboard. Signboard saya sebenarnya ada perlu kita tukar sedikit, sebab ada menyentuh bab-bab macam saraf. Kita tak boleh sentuh tuan-tuan. Kita tak boleh sentuh. Kalau kita boleh buat pun, contoh buat urutan apa, Yumeho contoh dia, ataupun TCM saja, TCM, Traditional Complementary Medicine, ataupun perubatan alternatif. Tuan-tuan, perubatan Islam boleh guna lah. Perubatan Islam boleh guna. Cuma biasanya kita ambil lesen mana? Lesen mana kita ambil? Kalau tuan-tuan ambil lesen perubatan Islam, tuan-tuan boleh buat satu saja dia amalan dia, pengamalan perubatan Islam, satu saja. Kalau tuan-tuan ambil akupuncture, pengamalan akupuncture. Kalau buat bekam, okey, pengamalan bekam. Dia buat bekam, dia tak boleh buat rawatan lain. Sebenarnya lah, kalau ikut undang-undang yang telah digariskan oleh pihak TCM, oleh KKM tu sendiri tuan-tuan, mereka dah gariskan beberapa undang-undang tuan-tuan. Jadi macam kami yang di bawah seliaan TCM ni, memang kena ikut betul-betul lah tuan-tuan, kena ikut. Tak boleh salah lah tuan-tuan, tak boleh salah. Sebab tu saya daripada dulu tuan-tuan, saya dah ada rekod. Bukan sekadar dalam buku tuan-tuan, saya buat borang rekod tuan-tuan. Borang rekod tu paling tidak kita ada database pesakit tuan-tuan. Database pesakit kita ada nama, kita ada sama ada kad penalan atau tarikh lahir. Kad penalan kita tak boleh pegang tuan-tuan, kita tak boleh ambil. Cuma dari segi dia tulis sendirilah. Dia tulis sendiri untuk rekod kita tuan-tuan, untuk rekod kita. Kemudian dari segi tarikh lahirnya atau umurnya atau penyakit-penyakit yang dia pernah ada, alamatnya tuan-tuan, yang asas lah, yang basic tuan-tuan. Dari segi nombor telefonnya, yang tu saya memang dah siap awal-awal dah. Daripada sejak saya mula buka pusat rawatan, saya dah terus buat
dah buat tuan-tuan, dan mengikut rekod yang saya ada tuan-tuan, saya duk buat rawatan. Ini yang rekod lah dibuat pusat rawatan selepas saya buat beberapa tahun yang lepas. Lebih daripada 4 hingga 5,000 dah tuan-tuan. 5,000 pesakit dah lebih kot tuan-tuan. Sebab orang termasuk buku dulu tuan-tuan, mula-mula saya buat guna buku panjang dan buku log macam ni tapi yang panjang. Ada 4-5 buku log tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mana buat rawatan, tuan-tuan tolong simpan rekod data tu tadi. Sebab nanti bila mana TCM datang, pihak-pihak kementerian, pihak TCM datang cek tuan-tuan. Ini untuk makluman saja, untuk makluman. Tuan-tuan yang bukan buat pengamal perubatan pun boleh ni tuan-tuan. Yang bukan mengamalkan perubatan pun tuan-tuan boleh faham lah. Ini rupanya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab kita cuba, TCM ni cuba untuk menyekat mana-mana individu yang buat cara kaedah yang salah tuan-tuan. Cara kaedah yang salah dan bertentangan dengan apa yang ada. Ada beberapa gabungan tuan-tuan yang diletakkan sebagai pemerhati, sebagai suara kita lah, suara kita, suara pengamal perubatan ni, kita daftar tuan-tuan, daftar direct. Saya daftar direct terus tuan-tuan. Ada yang daftar melalui persatuan, tapi ada yang daftar melalui direct. Saya daftar melalui persatuan pun ada. Dalam masa yang sama saya daftar juga melalui direct tuan-tuan. Direct terus dengan dia orang. Jadi bila kita direct tu, sebenarnya yang datang tu lebih kepada yang direct. Saya tanya tuan-tuan, yang datang tempat saya tuan-tuan, saya tanya, doktor, ada yang doktor kan, ada yang biasa, yang macam mana boleh tahu pusat rawatan saya? Dia kata dia Google. Dia kata dia Google tuan-tuan. Dia Google pusat rawatan Islam Batu Pahat. Tuan-tuan, dia pun jumpa pusat rawatan Islam Batu Pahat, mai tempat rumah saya tuan-tuan. Dia pun mai. Dia main lah tuan-tuan, dia cerita lah. Tapi bagus tuan-tuan, saya cukup suka tuan-tuan. Saya cukup suka bila mereka datang ni tuan-tuan. Kita banyak benda kita boleh tanya tuan-tuan. Apa jua yang kita tak apa nak faham, kita boleh tanya secara direct. Kalau di dalam kursus mereka ada anjurkan kursus, kita nak tanya ni ramai tuan-tuan, ramai. Jadi susah untuk kita tanya tuan-tuan secara direct. Tapi bila datang pusat rawatan tu hari, saya ambil kesempatan, saya tanya sungguh-sungguh tuan-tuan. Tanya berkenaan apa yang boleh, apa yang tak boleh lah tuan-tuan. Dari segi pengamalan kita lah tuan-tuan. Pengamalan kita sebagai TCM, mana Traditional Complementary Medicine. Dia ada bawah TCM ni tuan-tuan. Ada beberapa gabungan pengamal perubatan, termasuklah perubatan Islam. Perubatan Islam ni bawah Darul Syifa. Perubatan Ayurveda, perubatan tradisional Chinese, Cina punya perubatan tuan-tuan. Termasuk acupuncture juga, termasuklah bekam, termasuk dalam alternatif tuan-tuan, tradisional dan alternatif. Jadi banyak tuan-tuan, banyak tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimat ni sedikit perkongsian yang saya bagi. Nanti saya buat tengok banyak kan. Sebenarnya banyak sangat syarat-syarat yang kita kena ikut, kita perlu ikut tuan-tuan. Sebab kalau tak ikut, kita mungkin akan kena tutup pusat rawatan. Tak boleh buat rawatan lah, akan ditarik kita punya kelayakan yang telah diberikan oleh mereka. Okey, saya baca kawan kita punya soalan tuan-tuan lah. Ada rakan kerja dia mempunyai masalah gangguan tapi tak pergi berubat juga. Saya dah pernah syur ustaz-ustaz rawatan Islam. Ini bergantung tuan-tuan lah. Pertanyaan ni tadi mungkin dia cerita apa yang berlaku. Tapi bagi saya tuan-tuan, bila kita dalam perubatan ni kita nak buat rawatan, macam doktor juga tuan-tuan. Doktor dia tidak pergi cari pesakit. Marilah datang klinik saya datang, saya buat rawatan. Tapi kita sebagai kawan, kita boleh suggest kan. Macam tuan buat lah, tuan ambil takis buat tu, betul lah tu, suggest kan untuk pergi buat rawatan. Tapi dia bergantung pada tuan badan. Kalau tuan badan nak pergi buat rawatan, dia akan rela pergi. Tetapi kalau dia tak nak, tuan tak payah nak buat rawatan. Kalau tuan badan pun tak mau, makna dia tak mau berubah. Makna dia selesa lah. Dia selesa dengan gangguan tu tadi sebenarnya tuan-tuan. Dia kata gangguan tu pun tak ganggu dia pun sebenarnya. Orang lain je yang tengok macam terganggu. Dia tak terganggu. Jadi sebab tu dia kata dia tak mau buat rawatan. Biar dia. Dia tak mau buat, tak apa, biar dia tuan-tuan. Kita tak boleh nak paksa orang. Sama juga kalau ke hospital. Kita nak masuk hospital, mana boleh doktor paksa tuan-tuan. Doktor kebiasaan je masuk hospital lah. Saya tak nak doktor, saya tak nak masuk hospital. Awak betul tak nak ni, kena tanggung sendiri lah. Tak apa doktor, saya tanggung sendiri daripada saya masuk hospital. Contoh tuan-tuan. Tapi elok masuk lah tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada penyakit, kalau kita dapat scan awal, kalau kita dapat cegah daripada awal, kita dapat maklumat daripada awal, mudah untuk kita rawat tuan-tuan. Mudah. Berbanding dengan orang yang dah nyawa-nyawa ikan.
Dah nyawa-nyawa ikan baru pergi tuan-tuan. Dah sakit tu dah tak boleh nak buat apa tuan-tuan. Tu pun orang bawa. Orang bawa sebab dia dah pingsan dah tuan-tuan. Orang bawa. Yang tu tuan-tuan, susah lah. Susah sedikit dari segi penyembuhannya, dari segi perawatannya pun jadi susah tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini biasa yang terjadi bagi penyakit-penyakit berkaitan dengan histeria ni tadi. Okey tuan-tuan, jelas tuan-tuan lah. Tapi saya tak mau cerita lebih lanjut lah dengan syarat-syarat yang kami pegang, yang kami perlu patuh berkenaan dengan TCM tu sendiri tuan-tuan. Jadi sama je hak pengguna tuan-tuan. Hak pengguna macam tuan-tuan beli barang, sama juga hak dia ke atas pusat rawatan tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan sebagai pengamal perubatan, sediakan borang. Macam kawan kita di Sabah, Mazlan, Tuan Mazlan kalau buat rawatan, tolong sediakan dia punya borang. Lebih baik tuan-tuan, lebih baik. Dan borang saya tu buat saya agak komplit sedikit lah tuan-tuan. Dengan tanda tangan, dia kena turunkan tanda tangan, dan saksi turunkan tanda tangan. Sebab tuan-tuan, saya buat itu sebagai langkah pencegahan. Langkah pencegahan untuk protect diri saya sendiri. Bukan ada orang lain nak protect tuan. Kita kena protect diri sendiri. Sebab dia dah ada persetujuan untuk buat rawatan. Yang pertama sekali, dia dah ada persetujuan. Macam doktor juga, bila nak operate nak apa, dia minta tanda tangan. Tanda tangan. Jadi kalau berlaku apa-apa yang bukan kecuaian lah tuan-tuan. Kalau kecuaian tu lain lah tuan-tuan. Cuai dia tertinggal gunting ke, tu tertinggal tu, itu kecuaian lah tuan-tuan. Mungkin kecuaian itu boleh diambil tindakan balik lah dari segi perbincangan lah tu tuan-tuan. Cuma yang kita masukkan ada persetujuan kedua-dua belah pihak. Kalau berlaku apa-apa sponsor proses rawatan, proses dia buat rawatan, proses bedah tadi tuan-tuan, contohnya ada berlaku apa-apa, jadi dia pihak tidak bertanggungjawab tuan-tuan. Jadi dia orang tu untuk protection diri. Sama juga saya pun tuan-tuan. Saya pun ada buat benda yang sama juga tuan-tuan, supaya kita buat tadi persetujuan daripada pesakit sendiri, dan kita minta izin ni saya buat rawatan begini-begini. Saya akan cerita, saya akan pegang tangan saya akan letak atas kepala. Saya cerita awal tuan-tuan. Saya cerita awal-awal sebelum saya buat rawatan. Kalau dia kata Ustaz tak boleh pegang, okey tak boleh pegang tak apa, saya tak pegang. Saya tak pegang tuan-tuan. Memang saya tak sentuh. Dia gelepak lagu mana pun saya tak sentuh tuan-tuan. Saya baca dia tuan-tuan sampai dia letih, sampai nak pingsan baru saya berhenti tuan-tuan. Saya tak pegang tuan-tuan, saya tak pegang. Kalau dia kata Ustaz saya tak benarkan untuk pegang, untuk sentuh, okey tak apalah. Tak apa tuan. Saya baca kan. Saya duduk, saya baca. Saya sambil duduk tuan-tuan. Pesakit duduk depan atau duduk tepi, saya baca. Baca, lepas tu dia jadi apa-apa tuan, lepak pasangan dia lah. Orang yang temankan dia tu yang pegang. Saya kata pegang. Pegang, dia pun pegang tuan. Dia pun nak pegang sampai lebam ke apa ke, itu depa punya tuan-tuan. Sebab saya tak pegang. Saya bagi tahu depa, kalau ada setengah pesakit depa tak bagi pegang tuan. Jadi kita hormati. Kita sebagai perawat kita hormati, tak pegang tak apa, kita baca je. Baca tuan-tuan. Sampai kalau kena betul ada gangguan tuan-tuan, dia gelepak tuan, rempah badan atas lantai. Saya kata peganglah, saya kata. Saya bagi tahu kat peganglah. Kemudian tuan-tuan saya akan ambil air. Dah siap apa semua tuan, dah letih. Tengok dia dah letih dah tuan-tuan. Saya pun letih dah baca. Depa hak pegang pun letih. Pesakit pun dah letih dah tuan-tuan. Dah nak pingsan tuan-tuan. Dah hampir nak pingsan. Tapi tidaklah tadi nak hampir pingsan. Biasa kita boleh agak sampai tahap mana kita boleh buat pada dia tuan-tuan. Maksudnya kita baca tadi tu, bagi benda tu sakit tuan, bagi gangguan tu rasa sakit-sakit supaya dia nak keluar sendiri. Kalau tak boleh keluar pun kita ambil air tuan-tuan. Tu pun saya suruh suami dia atau pasangan dia ataupun keluarga dia yang sapukan muka, bagi sedar balik dulu. Tapi balik tu sakit badan tuan. Biasanya orang buat rawatan berkaitan gangguan ni tuan. Bila balik daripada rawatan, dia akan sakit badan. Sangat sakit tuan. Kadang-kadang dia tak sakit di luar, tapi di dalam. Dia rasa terluka sangat di dalam. Rasa macam luka tuan. Rasa ditorih-torih dalam badan dia. Kita tak nampak. Kita tak nampak. Tuan badan je yang tahu tuan. Tuan badan je yang tahu. Macam saya buat rawatan beberapa hari lepas tuan. Sama juga tuan. Dia dah menjerit, dah muntah apa semua, jerit-jerit tuan. Badan okey, dia balik rumah. Dia datang rawatan kali kedua semalam tuan. Dia dah macam, dia kata Ustaz saya rawatan kali pertama, masa mula datang balik rumah terus macam orang pingsan. Terlampau letih. Besok MC tak pergi kerja tuan. Besok telefon majikan dia tak boleh nak pergi kerja. Cuti dia tuan. Sebab dia kata sakit sangat dalaman. Kita tak usik dalam tuan. Kita tak sentuh pun dalaman. Kita hanya sentuh di atas kepala. Atas kepala saja tuan. Kita bacakan ayat ruqyah, kita sentuh atas kepala.
Dia hak dalaman tu hak masalah ganggu dia tuan-tuan. Hak masalah gangguan duduk pada badan dia. Jadi dia saja yang rasa. Kita tak rasa apa tuan-tuan. Kita cuma tahu dia memang ada masalah gangguan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, begitu juga orang yang kena histeria. Orang kena histeria tuan-tuan. Sama tuan-tuan lah. Dia akan sakit-sakit badan. Sakit badan pasal apa? Kadang-kadang sebab kita pegang. Kita pegang. Kalau macam kita orang tuan, macam saya, kalau dulu tuan, saya buat rawatan, kita ada kaedah grip dia tuan-tuan. Ada kaedah. Kita nak buat rawatan tu tuan-tuan, biasa kalau pesakit duduk di bawah. Kalau pesakit duduk di bawah, kita ruqyah ke atas. Saya jarang pergi ruqyah ke depan tuan-tuan. Saya akan cuba ruqyah ikut belakang. Pasal apa tuan-tuan? Ada sebab-sebab dia tuan-tuan. Ada sebab-sebab. Antara sebab dia tuan-tuan, kita ruqyah ikut belakang. Sebab kalau tiba-tiba kita ruqyah dia, kalau dia ada gangguan, kita duduk di belakang, dia tak sempat nak cederakan kita. Tetapi kalau kita duduk di depan tuan-tuan, duduk di depan, tiba-tiba dia kena gangguan, dia tumbuk. Naya kan. Orang pula kena rawat perawat tuan-tuan. Orang kena rawat, orang lain pula kena rawat perawat tuan-tuan. Naya tuan-tuan. Kalau kat depan dia, sekali dia bagi. Habis tuan-tuan. Duduk lah. Tak boleh buat apa, tengok sajalah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan puan muslimin muslimat, sebab tu ada kaedah dia. Jadi kalau begitu juga kalau dia gelepak tuan, kalau dia dah gigil lebih, ada kaedah dia. Kaedah bagaimana kita tekan tindih sedikit dengan bahagian kita punya kaki dan bahagian depan, bahagian betih dia, kita akan tindih sedikit. Ada kaedah supaya dia tak gitu. Ada yang kadang kena siku tuan-tuan, perawat kena siku, kena perawat hatta kena perawat kena siku tuan-tuan, dia tak sabar pula tuan-tuan. Tu ada tumbuk sakit, tumbuk sakit balik tuan. Dia orang kena tu kadang-kadang kena tuan. Perawat dia banyak kena sabar tuan. Kena ludah lain, kena tampar lain. Saya kena ludah tak pernah, tapi kena tampar pernah tuan. Kena tampar tuan. Dah lah siaran langsung tuan. Saya buat siaran di TV3 waktu tu tuan, dalam MHI. MHI tuan. Saya pun tak sangka dia akan bergerak demikian. Saya memang tak sangka sungguh tuan. Sebab sebelum ni dia pernah buat rawatan dengan saya sekali tuan. Sekali saya buat rawatan dengan saya. Lepas tu kebetulan TV telefon Ustaz nak buat orang ada gangguan Ustaz. Ada pesakit tak? Saya tanya pesakit nak ramai ke? Dia kata tak Ustaz, seorang dah. Saya kata ada seorang, nanti saya tanya dulu, saya confirm. Kadang-kadang pesakit ni ada suka masuk TV. Ada hak tak mau tuan. Ada tak mau tunjuklah tuan, tak mau tunjuk. Tapi biasanya kita akan palingkan dia lah tuan. Ataupun mereka akan kaburkan bahagian muka tuan. Jadi tuan, saya pun tak sangka. Kali pertama buat rawatan memang ada masalah. Kita tahu ada masalah. Saya kata jom kak nak masuk TV tak? Nak masuk TV tak? Saya ada siaran di TV. Kalau kak nak ikut, ada minta izin dengan suami apa semua. Akhirnya suami dia pun ikut juga tuan. Dia beri izin dan ikut sekali tuan. Bergeraklah kita ke Seri Petah TV3. Siaran pagi tu dalam MHI tuan. MHI. Waktu tu Eli dan siapa lagi? Eli Fitri ada tu. Tapi Eli ada tuan. Saya ingat Eli ada tuan. Eli Iskandar tuan. Eli Iskandar ada. Eli Iskandar tuan. Sewaktu saya buat rawatan tuan. Mula je buat rawatan tuan, saya dalam keadaan yang belum standby lagi tuan. Kita belum standby lagi. Kita baru nak tapi dah mula baca. Saya belum nak standby, belum pasang kuda-kuda lagi. Sebab biasanya kita akan baca beberapa ayat, baru ada tindak balas tuan biasanya. Tapi hari itu tuan, saya baru baca Fatihah, baru nak masuk Ayatul Kursi. Baru nak masuk Ayatul Kursi, dia dah pusing, dia tarik semuanya baju tu, prak. Ni butang semua cabut tuan. Baju baru beli tuan. Baju baru beli tuan. Butang semua cabut tuan. Tercabut. Tinggal satu yang bawah sekali. Eli datang tuan, dia tolong cover, dia tolong pegang. Eli yang tolong cover, tolong pegang. Sebab saya tengah bercakap tuan, dia tak sedar lagi. Tolong coverkan. Tak apa Ustaz, saya cover dia. Mujok saya pakai singlet tuan. Mujok saya pakai singlet. Jadi tentang pengalaman saya tuan. Waktu tu dia tarik tuan, tarik. Dalam keadaan dia tak sedar tuan. Kita pun takkan nak marah tuan. Sebab tu saya kalau buat rawatan, kita perawat kena orang sabar. Kalau perawat tak sabar, insya-Allah kena lempang pesakit tadi tuan. Jadi perawat kena banyak sabar tuan. Jadi tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Itu antara pengalaman yang saya tempuh tuan. Pengalaman yang saya dapat suatu saya bersiaran dan ataupun buat rawatan di rumah tuan. Buat rawatan di rumah pun sama juga tuan. Jadi ada pesakit-pesakit yang ada demikian.
Jadi tuan-tuan, untuk rawat penyakit histeria tadi tuan-tuan, tuan-tuan perlu jumpa orang yang lebih arif sedikit dalam perubatan. Yang nak rawat segera, nak bagi dia sedar, siapa-siapa boleh buat. Perempuan boleh buat, lelaki boleh buat. Dan tak mau orang lelaki lah yang kita kaedah tepuk dia tuan-tuan. Kaedah tepuk yang semalam kita cerita, itu kaedah nak bagi dia sedar. Nak bagi dia sedar dulu. Yang penting dia sedar daripada hayalan dia tuan-tuan. Yang penting dia sedar dulu. Kalau dia dah sedar, kira okey lah tuan-tuan. Tapi dia kena buat rawatan susulan lepas tu. Rawatan susulan ni tuan-tuan kena rujuk lah. Kena cari orang yang pandai sedikit dalam perubatan. Cari yang dekat-dekat tuan-tuan perempuan je. Cuma kalau saya pesanan saya, kalau boleh cari orang yang buat rawatan kaedah perubatan Islam sepenuhnya. Dia baca ayat Quran, baca zikir-zikir, yang tu tuan-tuan. Tapi kalau pergi dia asap dan semua tu, tuan-tuan pergi tempat yang salah lah tuan-tuan. Itu saja tuan-tuan lah. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Cukuplah sekat tu tuan-tuan, cukup sekat tu. Juga saya pun tutup bagi orang tuan. Insya-Allah dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana beri sokongan kepada saya. Dah masuk 2 bulan dah tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak bagi sokongan. Sayang anda semua kerana Allah. Tapi jangan lupa share dengan kawan-kawan, share dalam grup supaya lebih ramai lagi tahu kehadiran saya. Kehadiran saya, cerita berkenaan dengan perubatan, cerita berkenaan dengan jin, cerita berkenaan dengan sihir. Kita banyak lagi tajuk tuan-tuan. Bila habis saja yang saya ni tuan-tuan, kita akan bacakan buku-buku yang lain, kitab-kitab yang lain berkenaan dengan perubatan Islam dan juga ayat-ayat. Dan tidak lupa nanti tuan-tuan sampai ke tahap saya akan bacakan petua-petua pula. Mungkin selang-seli dengan petua-petua supaya tak bosan sangat tuan-tuan dengar asyik saya bercakap bebe bab ni je. Jadi kita tengok petua bawang putih macam mana, halia apa lebih dia, serai apa lebih dia, lemon apa lebih dia, madu apa lebih dia, makanan-makanan sunnah, kurma, habatus sauda, apa lagi kita banyak yang kita boleh kongsikan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, cukup setakat itu. Mohon maaf jika terkasar bahasa, terlepas cakap, terlepas kata. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan diri saya. Tuan-tuan, saya tinggalkan tuan-tuan macam biasa dengan tiupan seruling daripada Boy Razli. InsyaAllah pada malam ni sama juga saya nak denangkan kepada tuan-tuan. Laukana bainana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.